وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat yang mencintai ilmu dan dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah maghrib kita petang ini adalah daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, dengan tajuk kita malam ini hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga Malaysia dan bacaan Al-Mulk. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemah Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kita kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini walaupun di alam maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini insya-Allah. Hadirin sekalian, pada kuliah yang lepas ada beberapa soalan yang tak sempat saya jawab dan saya telah minta untuk dikemukakan semula kepada saya. Alhamdulillah telah pun dikemukakan kepada saya soalan-soalan daripada Puan Fatimah binti Ubaidillah, Puan Surainai Zulina dan juga dan Puan Rosnita binti Muhammad Yusof. Saya cuba jawablah insya-Allah pada malam ini. Tak sangka pula pada malam ni kita bersama. Saya jangkakan minggu hadapan dan tak apalah insya-Allah tak apa, kita teruskan pada malam ini.
InsyaAllah kita teruskan pada malam ini berkaitan dengan kesah tarafan anak yang kita telah bincang dalam kuliah yang lepas. Selepas itu insya-Allah kita terus masuk kepada hak jaga anak-anak. Sebagaimana yang saya telah jelaskan dulu, untuk menentukan nafkah anak ni, sebelum kita masuk nafkah anak-anak, tuntutan nafkah anak sebelum selepas berlakunya perceraian, nak dipastikan dulu siapakah yang berhak menjaga anak itu, dan sebelum itu kena dipastikan anak ini sebenarnya anak siapa, adakah anak ini anak sah taraf, anak yang diiktiraf nasabnya kepada bapaknya, sebab itu akan berkaitan dengan tuntutan nafkah. Jika anak itu bukan daripada nasab bapa itu ataupun tidak diiktiraf oleh hukum syarak, anak yang sah taraf, maksudnya tak boleh dibinkan, yang disah taraf ni maknanya boleh dibinkan kepada bapa tu. Yang tidak sah taraf tak boleh dibinkan, umpamanya anak yang lahir, anak luar nikah contohnya, ataupun anak yang telah ada dalam kandungan sebelum ibu bapa tersebut bernikah. Jadi anak-anak ini tidak boleh dinasabkan. Kenapa tak nampak muka Ustaz? Saya je yang tak nampak. Sekejap ya. Nampak Ustaz? Kita orang nampak. Nampak ya? Okey, Kita okey. nampak Ustaz. Saya buka. Orang dia tak nampak. Siapa yang tak nampak tu keluar masuk balik. InsyaAllah boleh nampak. Keluar dulu lepas tu masuk balik. Okey. Kita Kalau nampak pakai dia yang pun tak tak nampak. nampak. Apa jalan? Boleh ya? Okey. Pasal berkaitan dengan anak tidak sah taraf tadi kan. Sebelum saya jawab soalan. Jadi hanya anak yang sah taraf saja boleh dibinkan kepada bapa dia. Jadi mana kalau anak itu telah ada dalam kandungan, selepas itu baru berlaku akad nikah, maka ini bukan anak, bukanlah anak sah taraf. Cuma dari segi fatwanya, dari fatwanya anak yang lahir 6 bulan qamariyah, 6 bulan 3 lahzah selepas akad nikah berlaku 6 bulan 3 lahzah dan ke atas lah, lahir selepas akad nikah berlaku, maka dianggap itu adalah anak sah taraf mengikut hukum syarak, mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh negeri-negeri, dengan syarat tidak ada bukti lain, tidak ada bukti lain yang menunjukkan anak itu telah ada dalam kandungan, sewaktu akad nikah dijalankan. Jadi ini mustahak kita faham dalam bab ini, bab nasab ini. Di mana jika ada keraguan, maka hendaklah dibawa kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah lah yang akan menentukan sebenarnya anak ini anak sah taraf ataupun tidak. Anak yang boleh dinasabkan kepada bapaknya pun ataupun tidak. Bolehkah kahwin dengan orang sudah mengandung? Boleh. Jawapannya boleh. Saya terus jawab yang itulah. Boleh. Cuma anak itu tak boleh dibinkan lah. Anak tu tak boleh dibinkan kepada bapa kepada orang yang mengahwini ibu yang sudah mengandung. Kadang-kadang sebab ada berlaku orang yang sanggup ataupun jadi pak sanggup untuk menutup aib keluarga tersebut, dipujuk seorang lelaki contohnya untuk mengahwini, sewaktu kandungan itu berada di awal, masih peringkat awal lagi. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada panjang perbahasan. Jika orang yang mengandungkan bayi itu yang mengahwini ibu yang telah mengandung itu ada satu perbahasan yang lain. Jika orang lain yang jadi pak sanggup, itu memang jelaslah
memang jelas tak boleh dinasabkan dan dibinkan kepada lelaki tersebut. Tetapi jika lelaki itulah yang muktamad ataupun yang sahihnya telah mengandungkan perempuan tersebut, kemudian dia berkahwin dengan perempuan tersebut, ini ada panjang perbahasan, mungkin insya-Allah di lain yang masa lain lah. Tapi untuk bernikah tak ada halangan lah. Tak ada halangan untuk melangsungkan akad nikah ketika perempuan tersebut telah mengandung. Okey, saya ingat saya pergi jawab soalan yang dulu yang dikemukakan dulu dalam kuliah yang lepas. Sebelum kita sambung, ada soalan lain ke dalam chat room? Bermakna hamil selepas nikah barulah anak itu dikira anak. Ya. Hukum syarak ni sepatutnya begitulah. Nikah dulu baru halal. Nikah dulu barulah halal untuk disetubuhi. Itu hukum syarak. Okey, saya balik kepada soalan yang telah dikemukakan kepada saya. Puan daripada Puan Fatimah binti Ubaidillah, bolehkah kita letak kerabat ataupun waris bekas suami seperti ayah mertua dan saudara lelaki kepada bekas suami sebagai defendant sekali dengan bekas suami tersebut, maknanya ada 2 orang defendant atau lebih lah ni, bagi tuntutan nafkah. Sebab bekas suami lihat dan manipulatif, ambil kesempatan, suka ambil kesempatan. Ni jadi kes yang ditanya oleh Puan Fatimah ini adalah melibatkan prosedur perbicaraan. Pada kebiasaan, saya serangkan sedikit macam mana prosedur perbicaraan. Macam mana nak saman siapa ni. Dalam kes ni maknanya bekas isteri menyaman bekas suami untuk tuntutan nafkah. Tak kiralah nafkah diri sendiri ke ataupun nafkah iddah ataupun untuk nafkah anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kita sambung itu pada kebiasaannya, maknanya bekas isteri saman bekas suami untuk tuntutan nafkah. Saya bagi contoh yang minggu lepas, Timah lawan Ali. Ni tak melibatkan siapa-siapa lah, minta maaf. Timah lawan Ali lah, maknanya Timah bekas isteri, Ali bekas suami. Contoh untuk kita bagi contoh malam ni. Jadi dalam soalan Puan Ubaidillah ni, Puan Fatimah binti Ubaidillah ni, boleh tak Timah ni nak saman sekali bapa mentua dia? Ini bapa kepada Ali. Ataupun adik-beradik Ali bekas suami dia ni, adik-beradik bekas suami. Boleh ke tak boleh? Saya telah sempat meneliti peruntukan undang-undang yang ada dalam tata cara ataupun prosedur tata cara mal mahkamah syariah. Yang ada ni sekali pandang memang tidak ada halangan. Boleh maknanya. Sama ada di awal kes ataupun kita tunggu kes berjalan pun boleh juga. Tak ada masalah. Maknanya sekarang kita tahu mana Timah ni tahu Ali ni culas. Ali ni suka ambil kesempatan. Suka ambil kesempatan dan sebagainya, dan yakin Ali ni tak akan bekerjasama. Ataupun Ali ni niat nak bagi nafkah. Maka disaman bapa mentua ataupun adik-beradik si Ali ni sekali. Boleh ke tak boleh? Boleh jawabnya. Sama ada di awal kes, di awal masa filekan kes, beritahu pihak mahkamah, saya bukan nak saman saya bekas suami saja, saya nak saman juga bapa mentua saya. Bapa mentua saya ataupun abang ipar saya ataupun adik ipar saya. Contoh yang lelaki yang lelaki. Tanggungjawab nafkah ni adalah lelaki. Jangan saman kakak ipar pula. Tak sabit dari segi hukum syarak tu. Ataupun adik ipar yang perempuan. Itu tak sabit juga. Bukan orang yang
bertanggungjawab dalam bab nafkah, bukan. Yang bertanggungjawab ni lelaki, sama ada bapa mentua, adik-beradik kepada bekas suami, bapa saudara yang lelaki, anak saudara yang lelaki, itu mengikut turutan nanti. Dia punya ada susunan keutamaan dia. Jadi boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh, sama ada di awal kes ataupun kita dah file dah kes ni. Kita file kemudian mahkamah tetapkan satu tarikh untuk sebutan. Apa tujuan dia? Supaya saman ini dapat disampaikan kepada ahli tadi, dan ahli terima saman, maka pada tarikh yang tertentu dia sepatutnya datang ke mahkamah. Tiba-tiba ahli ni tak datang. Sebutan kes pada 1/11 contohnya kan. Ahli ni tak datang. Waktu tu pun boleh, maknanya nampak mahkamah pun dah ni, saman dia terima tapi dia tak datang. Contoh, ataupun saman terimalah, kita ambil kes saman, ahli ni terima saman tetapi dia tak mau datang mahkamah. Hari sebutan 1/11 dia tak datang. Jadi waktu tu timah tadi ni boleh tambah defendant ni. Apa maksud defendant? Pihak yang kena tuntut tadi ni boleh tambah. Mohon pada mahkamah secara lisan yang arif, oleh kerana pihak defendant ni tidak bekerjasama, dia saman sampai dia tak mau datang ke mahkamah, saya nak saman juga bapa mentua. Ataupun saya nak saman juga ipar saya yang lelaki ni. Boleh melakukan mahkamah. Dan rasanya mahkamah tak akan ada halangan lah untuk kita tambah defendant ni. Tak ada. Dan biasanya mahkamah akan arah, okey puan, mahkamah benarkan, sila puan filekan permohonan rasmi di kaunter mahkamah. File lah. Jadi bila file di kaunter mahkamah tu, untuk saman bapa mentua ni, saman yang kepada bapa mentua ni mesti disampaikan juga kepada bapa mentua ni, untuk pengetahuan dia. Dan biasanya mahkamah akan tetapkan tarikh lain lah, untuk sebutan yang baru, untuk sebutan kes yang baru. Itu soalan yang pertama, untuk jawab Puan Fatimah binti Ubaidillah tadi. Kemudian soalan yang kedua, apakah boleh diletakkan di awal saat permulaan pemfailan kes atau kena tunggu kes berjalan dulu? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tak ada halangan. Kecuali lah mahkamah tak benarkan, nak kena tunggu start itu, terpulanglah. Kalau dari segi undang-undangnya, melihat kepada peruntukan dalam tata cara mal, prosedur perbicaraan di mahkamah syariah, saya melihat tak ada halangan lah. Tak ada halangan. Dua-dua boleh. Soalan yang ketiga daripada Puan Fatimah, sebab saya baru nak buat pindaan untuk tuntutan yang belum ada keputusan lagi. Boleh. Selagi belum diputuskan kes ini, sebelum habis perbicaraan, boleh. Boleh untuk tambah pihak defendant tadi. Tapi janganlah tunggu sampai dah di akhir kes sangat. Itu tak kenalah. Saya bimbang mahkamah tak benarkan. Ataupun nanti mahkamah kata awak file lain je lah. Itu dibicara mahkamah lah. Jadi sebaik-baiknya di awal kes lah. Di awal kes ataupun setelah kes disebut di hadapan hakim. Setelah dimula dibicarakan di hadapan hakim, boleh masukkan permohonan. Boleh beritahu hakim, saya nak tambah defendant. Saya nak tambah orang yang kena tuntut ni. Kemudian jadi Puan Fatimah masih ada masa lah, insyaAllah. Kemudian soalan yang seterusnya, Puan Fatimah juga, maaf yang arif, boleh saya dapatkan rujukan untuk hal di atas? Boleh lihat dalam peruntukan tata cara mal Mahkamah Syariah Negeri-Negeri lah. Kalau di Selangor lah. Kalau di Negeri Sembilan, dan bab pihak-pihak. Pihak-pihak ni maksudnya pihak-pihak dalam proceeding tu lah, dalam perbicaraan. Pihak plaintiff ataupun pihak pemohon, pihak defendant ataupun pihak responden. Ini termasuk dalam pihak-pihak. Jadi dalam peruntukan ni boleh rujuklah dalam enactment tata cara mal tu.
Jika ada peguam lagi mudahlah, peguam lebih fahamlah insya-Allah ya. Kemudian soalan seterusnya Puan Fatimah lagi ya. Sebab ramai peguam kata tak boleh libatkan kerabat. Itu hanya untuk kes ex suami dah meninggal ataupun cuai selepas ada perintah mahkamah. Ini tak betul ni pandangan ni ya. Saya tak betul pandangan tu. Kenapa nak tunggu apa ni bekas suami mati baru nak saman kerabat ni? Tak betul ya. Itu tak kena ya, tak tepat ya. Boleh. Sebab jika pihak bekas suami ni memang culas nak bayar nafkah, jadi nak tuntut dekat siapa? Kan? Sedangkan hukum syarak dan undang-undang membenarkan. Ya, hukum syarak ni membenarkan, ya. Dan dimaktubkan dalam undang-undang, ya. Iaitu dia dalam bab nafkah ini termasuk orang-orang yang bertanggungan. Maksudnya apa? Orang-orang yang bertanggungjawab membayar nafkah ni. Ini hukum syarak. Boleh tuntut ya. Tak perlu tunggu ex apa ni bekas suami ni meninggal baru nak saman apa nak waris, tak perlu ya. Itu kalau macam tu lambat lah. Kalau anak ni nak, sebab anak ni nak makan ni kan. Kalau bab nafkah anak ni nak makan, siapa nak tanggung ni? Ya. Kalau bekas suami lihat, waris dia bertanggungjawab on the spot. Waktu itu juga. Bukan nak tunggu bekas suami ni, nak tunggu perintah mahkamah pula kata bekas suami ni tak mampu. Tak perlu ya. Lambat lambat. Ini kepentingan maslahah anak ni diutamakan. Jadi pada pandangan saya, pandangan peguam yang tak tahulah di mana peguam yang mana dirujuk ni ya. Jadi kita dalam peruntukan tata cara mal tu jelas. Mana boleh dimohon kepada mahkamah untuk ditambah orang yang kena saman ni, pihak defendant ni. Okey, saya ingat dah menjawab. Kemudian soalan daripada Puan Suryani Zulina. Arwah suami meninggal tinggalkan 4 orang anak tapi pihak suami tak pernah nak ambil tahu hal anak-anak, malah tak pernah bagi nafkah. Macam mana tu? Ni hampir sama je soalan tadi ni ya. Maknanya boleh tuntut daripada waris suami. Ni dah meninggal memang boleh ya. Sebab apabila suami meninggal ya. Apabila suami meninggal, maka tempat yang wajib memberi nafkah siapa kepada anak tadi ni? Adalah waris-waris di pihak suami ya. Sebab tadi ni bapa kepada suami ya, wajib ada tanggungjawab nafkah kepada cucu dia ya. Cucu dia ya. Termasuk juga adik-beradik bekas suami tadi ada tanggungjawab nafkah kepada anak-anak saudara dia ya. Boleh tuntut ya. Boleh tuntut. Okey, saya ingat jelas ya. Kemudian soalan yang terakhir ya, yang kemudian saya ingat baru 2 hari ni ya. Baru 2 hari ni di sama-sama ya, Puan Suryani Zulina ya. Okey. Puan Rosnita, soalan Puan Rosnita Muhammad Yusof. Datuk, saya telah berpisah dengan suami. Saya diarahkan keluar dari rumah kerana rumah itu rumah dia. Okey, rumah suami ya. Sekarang saya menyewa bilik. Suami tidak benarkan saya menjaga anak-anak. Soalan saya, boleh ke saya menuntut hak penjagaan anak-anak sedangkan saya tidak mampu? Saya hanya bekerja di warung makan dengan pendapatan harian. Okey. Ada dalam ni bunyi macam satu soalan, tapi ada 2-3 soalan sebenarnya dalam soalan Puan Rosnita. Yang pertama tadi, dia keluar rumah ya. Dia keluar rumah sebab rumah tu rumah suami. Saya dah jelaskan dulu, bila terpaksa keluar rumah dalam tempoh iddah, suami wajib menyediakan nafkah. Nafkah apa? Tempat tinggal ya. Makan minum dalam tempoh iddah tu wajib.
Mana kalau sewa bilik tadi ni maknanya ini tanggungan daripada selama dalam tempoh iddah ya. Lebih kurang 3 bulan tu lah ya. Jika masih datang haid ya. Dalam tempoh 3 bulan itu 3 kali suci itu wajib bekas suami tadi menanggung kos sewa bilik dan juga kos makan minum tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam soalan tadi ni, boleh ke nak tuntut hak jaga anak sedangkan saya tidak mampu, hanya bekerja di warung makan dengan pendapatan harian? Dia balik juga tadi ni, boleh ke tak boleh tuntut? Jawabnya boleh. Itu anak kita. Ya. Sebab mahkamah akan tengok siapa yang lebih layak menjaga anak ni. Siapa yang lebih layak menjaga kebajikan anak ni. Ya. Itu mahkamah akan tengok. Jawapannya boleh tuntut? Boleh. Macam mana nak tuntut? Tak mampu. Kerja kedai. Nak menyara anak. Anak ni tanggungan bapak dia. Ya. Puan Rosnita yang bertanya ni dan juga hadirin sekalian. Jangan anggap maknanya kita bekerja kedai makan, kita tak boleh tuntut anak. Boleh. Sebab yang akan tanggung nafkah anak ni nanti adalah bapak dia. Sampailah umur 18 tahun mengikut undang-undang. Umur 18 tahun. Dalam undang-undang keluarga Islam kita, bapa ni sama ada dalam tempoh berkahwin ataupun setelah bercerai, yang wajib tanggung sampai umur 18 tahun. Seterusnya, kalau anak perempuan sehingga dia berkahwin lah. Sepatutnya begitu. Kemudian juga kalau anak-anak ni masuk ke universiti, bapa ni kena tanggung lagi. Boleh mohon lanjutan nafkah tu kepada anak walaupun dah lebih 18 tahun sebab tanggungjawab pendidikan ni dah terletak kepada bapa. Sampai bila-bila. Sampai habis ijazah pertama lah. Itu mahkamah akan boleh keluarkan perintah nafkah kepada bapa tadi. Jadi soal bekerja warung tak bekerja warung ni tak jadi isu sangat. Boleh je. Dan cabang kepada soalan tadi ni. Maknanya kalau katalah sebab bekerja warung tu kata pagi sampai malam, siapa nak jaga anak ni? Macam mana nak jaga anak ni? Boleh mohon. Boleh mohon bersama. Masukkan ibu tu juga sebagai plaintiff. Dia bukan boleh tambah defendant saja. Plaintiff pun boleh tambah dengan kebenaran mahkamah. Boleh mohon pada mahkamah. Maknanya Puan Rosnita tadi maknanya ibu dia pun sihat lagi. Boleh tengok cucu ni. Boleh menjadi pemohon bersama. Menuntut bersama hak jagaan ni. Mak dan juga nenek. Boleh tuntut pada mahkamah. Sebab dari segi keutamaan, keutamaan hak jagaan anak ni semua terutamanya yang masih di bawah umur 7 tahun dan ke bawah, ibu adalah orang yang paling berhak. Susunan keutamaan. Selepas ibu siapa? Ibu kepada ibu. Bukan bekas suami. Yang nombor dua ibu kepada ibu. Maknanya ibu Puan Rosnita ni boleh masukkan. Dia sebab dia jatuh ranking nombor 2. Nombor 3 siapa? Baru bekas suami. Jatuh ranking nombor 3 dari segi susunan keutamaan hak jaga anak. Jadi saya ingat saya dah jawab dah kot. Saya dah jawab dah soalan-soalan ni. Jadi tak ada masalah Puan Rosnita. Jika tak mampu pakai peguam, boleh dapatkan peguam daripada Jabatan Bantuan Guaman. Jabatan Bantuan Guaman, saya ingat pada bila-bila masa lah, insya-Allah boleh membantulah. Boleh membantu dan mungkinlah sebab di Jabatan Bantuan Guaman ni peguam dia tak ramai. Lewat sikit tak apa, tetapi kita dibantu oleh peguam. Jangan buat tuntutan bersendirian lah kalau kita tak mampu ni, sebab kita ada banyak ruang.
Jika di wilayah persekutuan lagilah saya ingat ada bantuan daripada Baitul Mal Baitul Mal yang menanggung untuk warga yang kurang mampu ini untuk tanggung kos guaman Baitul Mal cuma saya tak pastilah dia punya kelayakan tu macam mana boleh dapatkan bagi di Negeri Sembilan saya dah kongsikan dulu kita ada yang kita panggil skim Ansar skim bantuan guaman percuma. Pejabat Ansar ni ada di kompleks Mahkamah Syariah Sendayan di Sendayan ada beroperasi setiap hari memang ada pegawai yang bertugas di situ untuk membantu wanita yang tak mampu ni pihak-pihak yang tak mampu untuk dapatkan khidmat peguam dan peguam-peguam ini ditaja ditajalah dengan jumlah yang minimal lah oleh satu dana yang telah yang dapat bantuan daripada pihak kerajaan negeri. Jadi hadirin sekalian jadi bukan saja nak mohon nafkah, nak mohon hak jaga anak, lain-lain permohonan kita ada banyaklah jangan, kalau boleh saya nasihatkan sebab kita nak bercakap di mahkamah ni ada prosedur dia, ada tata cara dia Jadi kalau kita tak faham tu payah sedikit kecuali kes-kes yang simple lah yang mana mahkamah sendiri bertindak turun padang bertanya soalan dan sebagainya, contohnya wali hakim nikah bawah umur ini lain itu tak ada peguam tak apa sebab hakim yang akan bertanya banyak pada pihak-pihak yang terlibat yang kes-kes lain ni tuntutan ni sebaiknya dibantu oleh peguam lah kalau jika kita tak mampu ada Jabatan Bantuan Guaman boleh dapatkan bantuan di Baitul Mal kalau di wilayah persekutuan. Di Negeri Sembilan ada skim Ansar tadi, di negeri lain saya ingat ada juga dan kalau tak silap saya di Bar Council pun ada Bar Council yang Mahkamah Sivil punya peguam tu ada satu cawangan dia ataupun di satu unit di bawah Bar Council itu yang diketuai oleh peguam-peguam Muslim ni untuk membantu wanita-wanita yang kurang mampu Jadi alhamdulillah saya ingat saya dah menjawab kot semua soalan Okey. Saya dalam chat room ni ada soalan Saya cuba jawab juga. Bermakna hamil selepas nikah baru itu tadi saya dah jawab. Okey, Datuk Puan Nur Asma, jika ahli tak beri nafkah, adakah bapa mentua akan disabitkan oleh mahkamah supaya bayar nafkah kepada anak? Timas siapa? Okey, dia begini Bila bapa mentua tadi ni, ahli punya bapa tadi ni datang ke mahkamah bila dinamakan sebagai defendant, maka pegawai penghantar saman mahkamah ataupun penghantar notis mahkamah akan pergi serahkan dokumen kepada bapa mentua ni, kepada bapa Adi tadi ni Jadi maka ditetapkan satu tarikh, maka datanglah bapa Ali ni ke mahkamah Jadi mahkamahlah akan memeriksa dia kena beri keterangan lah kalau timah ni pakai peguam timah ni lah akan menyoal apa Ali ni dia dalam mahkamah supaya dizahirkan kemampuan dia dia lah akan tanya dia tanya apa hubungan Pak Cik dengan Ali ni, apa hubungan Ali ni anak, dia kata timah ni siapa, menantu, yang ni 2-3 orang ni cucu tahu tak apa tu biasa peguam akan tanya, tahu tak apa tuntutan timah ni tuntut nafkah anak dia peguam boleh tanya kenapa Ali ni tak mau datang mahkamah, boleh tanya yang mustahak dibicara di mahkamah ni apabila dipanggil oleh mahkamah, disaman oleh mahkamah untuk tuntutan nafkah ni, peguam timah punya peguam ni mesti menzahirkan kepada mahkamah
tentang kemampuan. Ya? Kemampuan orang yang disaman ni. Ya? Jadi bapa Ali ni, peguam timah ni kena bijak lah. Ya? Menzahirkan kepada mahkamah. Ya? Bapa Ali ni contoh dah pencen lah kata kan. Dia akan tanya lah, apa kerja? Saya dah pencen, dia kata. Pencen apa? Pencen askar contohnya. Berapa pencen sebulan? 2,000. 2,000 contoh sebulan. Lain-lain akan ditanya berkaitan dengan harta dia, ya, duit dalam bank, nak menunjukkan kepada mahkamah bahawa bapa Ali ni mampu menanggung nafkah anak dia. Menanggung nafkah cucu dia tadi ni. Ya. Sebab timah ni tak kerja, contohnya kan. Kalau timah ni dia kerja besar, dia tak tuntut. Banyak kes macam tu. Yang menuntut ni memang itulah, maknanya kerja biasa-biasa, ya, dengan banyak kekangan, tanggungan, ya. Sebab tu dia menuntut pada bekas suami ataupun daripada keluarga bekas suami tadi ni, ya. Jadi apabila mahkamah mendapati, ya, ni dekat dalam soalan ni adakah bapa mentua akan disabitkan. Ni ayat ni bukan ayat tak berkenal. Yang sepatutnya, adakah bapa mentua akan diperintahkan oleh mahkamah supaya bayar nafkah. Dia selepas perbicaraan tadi tu, ya, sebab bapa Ali tadi ni bila dia hadir ke mahkamah, dia pun akan mempertahankan diri dia, ya. Kenapa pula saya nak kena bayar nafkah, bapa dia hidup lagi, ya. Ali ni ada lagi, ya. Jadi bapa dia tadi ni akan dengan cara tak langsung akan menzahirkan pula Ali ni ada di mana, ya. Jika dia ada maklumat, Ali ni kerja apa, dia pun boleh bagi keterangan kepada mahkamah, ya. Jadi di akhir kes nanti ni ada dua kemungkinan, ya. Macam dalam kes Ali lawan timah lawan Ali tadi ni, ada dua kemungkinan. Sama ada mahkamah beri peluang kepada bapa Ali ni untuk heret Ali ni ke mahkamah supaya dibicarakan di hadapan mahkamah, atau dalam keadaan lain mungkin Ali ni memang tak mampu, ya. Jadi bapa Ali ni kata tak apalah, saya akan tanggung cucu saya, ya. Contoh ada juga orang yang begitu, yang baik ni, ya, bukan tak ada, ya. Tak apalah, saya tanggung cucu saya ni yang seadanya lah, dia kata, setakat kemampuan saya. Jadi bila sebut setakat kemampuan saya, mahkamah akan nilai lah. Kalau contoh tadi pencen askar, dia kata dia ada 2,000 lebih kurang sebulan, pencen askar. Mahkamah akan tanya pula, apa pula tanggungan dia, kan. Jadi mahkamah akan nilai lah pendapatan, kedudukan keuangan, harta, saham kalau ada, ya. Hasil rumah sewa kalau ada, ya. Ini fakta-fakta yang mesti dizahirkan di hadapan mahkamah, ya. Jadi kalau kita ni, ya, saya bagi tips ni, maknanya bila kita tuntut nafkah ni daripada orang yang kita tuntut, sama ada bekas suami ataupun keluarga dia, waris-waris dia, kitalah yang bertanggungjawab nak menzahirkan kepada mahkamah betapa orang ini memang mampu dengan duit gaji dia, simpanan dia, harta dia, rumah sewa dia, apa lagi yang kita cuba cari ni, korek ni maklumat ni, dan dizahirkan di hadapan mahkamah. Saya ingat ada satu kes dulu saya bercara di Kuala Pilah, ya. Waktu tu saya muda lagi, memang garang lah, kan. Kita jadi hakim, ya. Ada masa-masa tu kadang-kadang terpaksa garang, hadirin sekalian, supaya kalau tidak orang ni tak takut, ya. Kalau kita tak garang, dia tak nak jawab soalan kita. Ada satu kes depan saya, melibatkan polis, ya. Jadi dua-dua tak pakai peguam. Bila dua-dua tak pakai peguam, saya kena campur tangan lah sebagai hakim. Dalam kes tu saya ingat polis ni bekas suami dia kata, bekas isteri ni, isteri yang mohon nafkah anak ni kata, yang Arif, Tuan Hakim, dia kata bekas suami saya ni ada rumah sewa. Saya tanya bekas suami, betul? Betul ada rumah sewa. Dia mengaku betul ada rumah sewa. Lepas tu saya tanya dia, berapa awak sewakan rumah sebulan?
Dia tak mau jawab. Ya. Lelaki ni tak mau jawab. Saya tanya sekali lagi. Berapa awak sewakan rumah ni sebulan? Ya. Dia tak nak jawab juga. Ya, saya tak nak jawab, dia kata. Cik, saya kata, mustahak maklumat ni supaya saya mengetahui. Saya tahu berapa kemampuan awak. Di samping gaji, ada pendapatan, ada overtime, ada rumah sewa. Baru saya boleh nilai keseluruhan, saya kata. Jadi polis ni, anggota polis ni, saya minta maaf kalau ada dalam ni anggota polis, tak tahu kenapa waktu tu dia jadi kurang ajar kepada mahkamah. Dia kata, apa pula Tuan Hakim nak tahu? Dia kata. Jadi waktu tu saya memang naik darah lah saya kan dalam mahkamah tu. Saya hentak tukul tu. Kalau awak tak jawab, saya penjarakan awak, saya kata. Itu kita boleh penjarakan. Hakim ni boleh penjarakan orang yang menghina mahkamah. Salah satu menghina mahkamah ni maknanya tak menjawab soalan bila diarah oleh hakim. Itu kira menghina mahkamah lah. Boleh dipenjarakan. Saya boleh masukkan kamu dalam lokap 1 hari ni, saya kata. Bila dia dengar macam tu, barulah dia jawab. Jadi ini mustahak. Maknanya kita yang buat tuntutan ni kena bijak lah macam mana nak zahirkan kemampuan. Kemampuan orang yang kita nak minta nafkah tadi ni. Mak ada gaji dia, duit di dalam bank, kalau dia ada saham, apa lagi rumah sewa tadi, jadi ini sebab itu fakta-fakta ni penting, penting supaya mahkamah boleh, barulah mahkamah boleh menilai orang ni ada kemampuan, dengan dibanding pula, dibuat perbandingan pula dengan tanggungan-tanggungan dia. Dia ada isteri baru contohnya, ada anak-anak yang baru contohnya, ada hutang lagi, hutang rumah, hutang kereta. Itu semua kita nilai, hadirin hadirat sekalian. Barulah kita boleh buat bila cukup fakta tadi ni, barulah hakim boleh menilai kemampuan sebenar orang yang nak bayar nafkah tu. Jadi dalam surah Al-Baqarah, ada panduan kepada hakim diberi dalam surah Al-Baqarah. Janganlah anak-anak ni menjadi susah, ataupun bapa ni menjadi susah. Ada 2 kategori maknanya. Ambil kira keperluan anak-anak dan juga tanggungan bapa tadi ni. Ada 2 dalam Al-Quran pun dah sebut surah Al-Baqarah. Okey, itu berkaitan dengan soalan Puan Nur Asma tadi. Ingat dah jelas Kemudian, maaf Ustaz, Normawati Zakaria. Maaf Ustaz, sekiranya adik-beradik suami semua perempuan, bertanggungjawab juga ke atas nafkah, ke atas anak-anak suami. Perempuan tak ada tanggungan Perempuan tak bertanggungjawab. Last sekali mana hadirin sekalian? Kalau tak ada ni? Kalau tak ada, jawabnya Baitul Mal lah. Boleh tak kita namakan Baitul Mal sebagai defendant? Siapa boleh jawab? Sekarang ni semua tak ada. Katalah nak saman bekas suami ni dah diisytiharkan bankrupt lah contohnya. Bapa mentua dah meninggal. Adik-beradik bekas suami ni semua perempuan, tak boleh nak saman sebab dia bukan orang yang bertanggungjawab membayar nafkah. Sebab perempuan. Jadi boleh tak kita nak saman Baitul Mal? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Boleh. Boleh jadikan Baitul Mal. Maka apabila kita namakan Baitul Mal negeri kita, kalau Selangor lah, kalau wilayah persekutuan lah, minta kebenaran dengan mahkamah, ya Arif Tuan Hakim, saya tak ada siapa dah ni, saya nak saman untuk dapatkan nafkah anak saya, kecuali tinggal satu je, Baitul Mal, Baitul Mal. Boleh samanlah Baitul Mal. Maknanya kalau kita dengar perkataan saman ni, bunyi dia macam kasar kan. Sebenarnya saman ni tujuan dia untuk memanggil pihak-pihak tu ke mahkamah. Bila pihak-pihak ni enggan,
boleh dikeluarkan waran tangkap sebenarnya, ya, untuk memaksa kehadiran, ya. Cuma yang dalam kes bab nafkah ni kadang-kadang pihak defendant ni orang kata lari larau lah, ya, beristilah bahasa Negeri Sembilan ni, ya. Kejap ada, kejap dia hilang, ya. Time kes mahkamah tak mau datang, ya. Walhal orang ni ada je sebenarnya, ya. Jadi itu kita kadang-kadang tu kita saman tu, ya. Susah sangat kita saman waris dia. Itu tujuan dia, ya. Jadi saya ingat saya dah banyak ni dah menjawab soalan dah, ya. Ada soalan lain lagi ke sebelum saya sambung sikit berkaitan dengan ni sah taraf anak ni? Tak ada, ya. Tak ada, kita sambung ni lah kot. Tajuk baru ni, iaitu berkaitan dengan hak jaga anak-anak. Jadi dah jelas dah, ya. Dah jelas dah siapa anak yang sah taraf, ya. Yang saya dah jelaskan panjang lebar dalam kuliah yang lepas. Malam ni kita masuk kepada hak jagaan anak-anak, ya. Saya ingat jawapan saya tadi semua jelas, ya. Bismillah. Alhamdulillah tu rasanya jelas. Saya cuma terkejut tadi sebab diberitahu dia ada peguam yang beritahu kata tak boleh nak saman waris kerabat ni. Sebab saya ingat terkejut jugalah saya, sebab kalau peguam sendiri tak berapa faham tu saya rasa duka cita lah, sebab sepatutnya peguam ni membantu. Peguam ni bertanggungjawab sebenarnya membantu mahkamah. Membantu mahkamah menegakkan yang hak, menegakkan keadilan, ya. Yalah, ini mungkin kes-kes yang terpencil lah. Saya anggap kes terpencil lah, ya. Maknanya peguam ni tak alert tentang perkara ni. Tak, maknanya dia tak, mungkin dia ada kepahaman yang lain, ataupun dia tidak mengamati keseluruhan peruntukan dalam undang-undang kita, ya, yang undang-undang yang berkuat kuasa di mahkamah syariah, ya. Jadi bab peguam ni juga kita ni lah, ya. Bolehlah kita survey, ya, kita survey peguam-peguam yang berkelayakan, ya, supaya kita tak kecewa lah. Ada jugalah, ya, ini bukan saya nak merendah-rendahkan peguam, ya. Saya ingat pada saya semua peguam ni berkelayakan. Cuma mungkin di sana ada kecuaian lah, ya, segelintir yang kecil lah, ya, yang ya, mungkin sebilangan yang kecil yang berlaku, ya, apa kita nak kata, ya, yang kurang amanah lah, ya. Ada juga, ya, ada yang segi kecil yang kurang amanah, yang sepatutnya dia membantu menegakkan kebenaran, tetapi dia melakukan sebaliknya, ya, melakukan sebaliknya, ya. Contoh, dia tahulah, ni dalam kes ni saya sendiri pernah ni lah, ya. Ada kes yang sebagai peguam ni sepatutnya betul lah dia mewakili orang yang bayar dia tu, tetapi dia tidak boleh lari daripada prinsip undang-undang dan kebenaran. Pengalaman saya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, ya. Ini pengalaman saya sendirilah. Satu kes, satu hari tu saya panggil, sebab sebelah pihak pakai peguam, sebelah pihak lagi tak pakai peguam. Jadi pihak yang pakai peguam ni untunglah sebab dia ada peguam, ya. Jadi dalam kes depan saya tu ada persetujuan bersama. Ini berkaitan dengan hak jaga anak, ya. Hak jaga anak diberi kepada ibu dia, ya. Sedangkan hak lawatan tak diberi kepada bapa. Jadi saya katakan kepada peguam, walaupun peguam itu seorang peguam yang sangat berkaliber, ya. Saya katakan ini dah bercanggah dengan hukum syarak, saya kata.
la yadkhulul jannata qati'. Saya baca hadis. Haram, ya, tidak akan masuk syurga, ya, orang yang memutuskan silaturahim. Anak ni dengan bapa dia, ini darah daging dia, panggil silaturahim tu. Darah daging dia. Tak boleh diputuskan. Kalau mak ni dapat hak jagaan, ya, mak ni dapat hak jagaan, bapa ni kena diberi peluang, ya, untuk melihat, untuk bersama dengan anak ni, ya, hujung minggu, hari raya dan sebagainya. Tak boleh diputuskan silaturahim ni, walaupun yang bercerai ni mak bapak, tapi anak dengan bapa, anak dengan ibu ni hubungan tu tetap sampai mati, ya. Bapaknya itulah bapaknya, itulah ibu dia, ya, sampai mati. Ya, tak boleh dipisahkan kecuali, ya, ada kecuali. Kecuali dalam kes-kes tertentu yang mana contohnya berlaku kemudaratan. Ya. Ini pernah juga berlaku, di mana dicegah daripada ni bersama dengan anak ni. Ya. Contohnya mendera anak. Ya. Mendera anak. Pak ni mendera anak sehingga cedera dan sebagainya, mendatangkan trauma dan sebagainya. Ini boleh dapat perintah mahkamah untuk menghalang bapa ni daripada bertemu dengan anak ni, jumpa anak ni. Ya, itu ada halangan sebab ada mudarat. Itu pun mudarat ini mahkamah lah yang akan menentukan. Ya, mahkamah yang kita tak boleh buat keputusan sendiri. Ya. Jadi kes depan saya tu bila saya sebutkan begitu barulah, ya, peguam itu akurlah. Ya. Tak boleh diputuskan hubungan silaturahim antara anak ni dengan ibu bapa dia. Okey. Kita balik kepada ni, ya. Tajuk malam ni itu hak jagaan anak-anak, ya. Jadi dalam kitab ataupun dalam buku almarhum Profesor Ahmad Ibrahim ini, yang saya rujuk ni, ya, sebelum saya masuk kepada peruntukan undang-undang, berkaitan dengan hak jagaan anak. Dalam buku ni almarhum Profesor Ahmad Ibrahim menjelaskan tentang hak jagaan anak ni dahulu, tahun 60-an, sebelum berlaku pindaan undang-undang pada tahun 1988, yang memberi kuasa eksklusif, kepada mahkamah syariah. Apa maksud kuasa eksklusif? Iaitu apabila diputuskan oleh mahkamah syariah, mahkamah sivil tak boleh lagi campur tangan. Itu pindaan perlembagaan pada tahun 1988. Sebelum daripada itu, kes hak jaga anak-anak ni boleh dimohon sama ada di mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil. Ni dulu, ya. Di bawah Akta Hak Jagaan Kanak-kanak 1961, ya. Jadi dalam akta ni pun ada menyebutkan bahawa mahkamah sivil pun boleh mendengar kes hak jagaan anak. Ini dululah sebelum pindaan undang-undang perlembagaan kita 1988, perkara 121, ya, yang memasukkan fasal 1A, ya, dalam perlembagaan yang memberi kuasa eksklusif, ya, kepada mahkamah syariah, yang menghalang mahkamah sivil untuk campur tangan, ya, untuk campur tangan dalam mahkamah syariah. Kalau tidak, sebelum pindaan perlembagaan pada tahun 1988 tu, termasuk dalam kes kesah tarafan anak tadi. Kalau bujuk pergi mahkamah sivil, kalau mahkamah sivil janji anak tu lahir dalam tempoh berkahwin, dah kira sah dah. Ya? Sah. Hari ni kahwin, besok mak dia melahirkan anak. Dalam akta di mahkamah sivil, anak itu sah. Ya? Kita mahkamah syariah tidak sah. Ya? Kita mengambil pandangan hukum syarak 6 bulan 3 lahzah, ya? 6 bulan qamariyah dan ke atas selepas akad nikah, barulah diiktiraf sah mengikut hukum syarak anak itu, ya? Jika tiada bukti lain lah menunjukkan sebaliknya, ya? Ini yang berlaku, ini sebelum pindaan perlembagaan 1988, ya.
Saya nak baca satu kes ni kes ni famous lah yang dirujuk di Mahkamah Syariah berkaitan dengan hak jagaan. Sebelum kita masuk pada undang-undang di wilayah Muhammad Arif Mariam Lano Muhammad Arif ini kes tahun 1971 71 maknanya apa? Ini sebelum daripada pindaan perlembagaan 1988 Dalam kes di wilayah persekutuan pada masa perceraian itu kadi telah merekodkan perintah persetujuan memberi hak jagaan anak-anak daripada perkahwinan itu, iaitu seorang anak berumur 8 tahun dan seorang anak lelaki berumur 3 tahun kepada bapa mereka, pihak defendant bapa. Bapa dapat hak jagaan. Kemudian selepas perceraian, pemohon telah mengahwini seorang lelaki yang tidak berkaitan dengan kanak-kanak tersebut. Lelaki lain lah, bukan saudara bekas suami tadi. Permohonan telah dibuat oleh pemohon kepada Mahkamah Sivil untuk hak jagaan kanak-kanak itu dan adalah dihujahkan oleh pihak defendant bahawa pemohon ataupun plaintiff adalah dicegah daripada membuat permohonan sebab dia telah mempersetujui perintah bagi hak jagaan yang dibuat oleh kadi. Bahawa Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 adalah tak terpakai oleh sebab kanak-kanak itu beragama Islam. Mahkamah Sivil telah memutuskan dengan dipandu oleh Seksyen 45 waktu itu Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor yang memperuntukkan bahawa tiada apa dan enakmen ini harus menyentuh bidang kuasa Mahkamah Sivil. Pemohon adalah berhak untuk membuat permohonan biarpun perintah persetujuan dibuat oleh kadi dan mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan itu. Diputuskan bahawa Seksyen 5 hingga Seksyen 11 Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 adalah terpakai kerana tidak menunjukkan bahawa peruntuk tersebut bertentangan dan berlawanan dengan agama Islam atau adat Melayu. Apa nak saya katakan di sini iaitu sebelum pindaan perlembagaan nak tunjuk kes ni sebelum pindaan perlembagaan 1988 tu, maknanya pihak-pihak ni boleh pergi dua-dua mahkamah, Mahkamah Sivil ke Mahkamah Syariah. Cuma mungkinlah dalam kes ni pihak-pihak ni pergi ke Mahkamah Sivil untuk buat tuntutan sebab mungkin pada anggapan mereka Mahkamah Sivil ni lebih kuasa dia. Sebab Mahkamah Sivil ni bidang kuasanya lebih luas daripada Mahkamah Syariah. Kemungkinan waktu itu. Jadi tak ada masalah. Maknanya mahkamah putuskan boleh. Kat mana-mana pun boleh. Maknanya Mahkamah Sivil boleh tuntut, Mahkamah Syariah pun boleh tuntut. Ini berlaku sebelum pindaan akta. Akta perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan 1988. Itu. Selepas pindaan perlembagaan tahun 1988 dan kemudian selepas akta ini berkuat kuasa, pindaan perlembagaan tertentu berkuat kuasa, kemudiannya kes rujuk di Mahkamah Syariah, sama nafkah, hak jaga anak dan sebagainya hanya diputuskan di Mahkamah Syariah sajalah. Ini yang berkaitan dengan orang Islam lah, kecuali kes yang kes yang melibatkan conversion itu lain. Sama ada pemelukan Islam ataupun kes yang salah satu pihak keluar daripada Islam, itu hak jagaannya itu banyak dituntut di Mahkamah Sivil. Itu nanti kita satu perbincangan yang lanjut lah berkaitan dengan perkara itu. Okey, kita masuk berkata peruntukan peruntukan undang-undang berkaitan dengan hak jagaan anak. Sekejap saya merujuk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan tahun 2003 iaitu Seksyen 82. Seksyen 82 berkaitan dengan hadanah ataupun penjagaan kanak-kanak.
Seksyen 82 subsection 1 tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan. Nah, seksyen 82(1). Ya. Apa maksudnya? Nak menegangkan pada kita bahawa ibu adalah orang yang paling berhak di segi undang-undang. Ya, di segi undang-undangnya ibu adalah orang yang paling berhak untuk menjaga anak kecilnya. Anak kecil ni umur berapa ya? Anak kecil ni umur berapa? Kalau lelaki bawah 7 tahun ya. Kalau perempuan bawah 9 tahun ya. Itu. Itu dikira anak kecil lah ya, dalam konteks hak jagaan anak ya. Sama ada ibu itu masih dalam perkahwinan atau selepas perkahwinan dibubarkan. Maknanya keutamaan kepada ibu untuk dapat hak jagaan anak ni sama ada dalam tempoh perkahwinan ataupun dalam tempoh perceraian. Ya, macam mana pula jadi keadaan begitu ya? Dalam tempoh perkahwinan. Dia begini ya, dan sekalian ya. Ada keadaan yang pasangan ini masih dalam perkahwinan lagi, ya, belum pun bercerai, belum pun dibubarkan oleh mahkamah. Ya. Contoh, sekarang isteri mohon fasah, contoh, seorang isteri, timah tadi ni, timah mohon fasah daripada ahli. Ya. Kes fasah ni mungkin ambil masa setahun. Ya. Jika berlawan ni, dua-dua pakai peguam pula, berlawan, kadang ambil masa sampai setahun, 2 tahun ya, baru selesai ya, ambil masa yang panjang. Dalam masa yang sama timah ni dah bawa anak-anak keluar dah keluar daripada rumah kelamin, dia buat satu report polis, dia bawa anak-anak ni keluar daripada rumah kelamin dan balik rumah mak bapak dia ya. Sekarang contohnya timah bawa balik anak-anak ni duduk di Selangor, suami di Kuala Lumpur contoh kan ya. Timah kata di Kajang lah contoh ya. Kajang, Ali di Kuala Lumpur. Jadi dalam tempoh proses perceraian tu sedang dibicara di mahkamah, timah ni mohon hak jaga anak-anak. Ini maksud seksyen ni ya. Maknanya ibu orang yang paling berhak ya, di segi undang-undang, yang paling berhak lah ya. Paling berhak dari segala orang lain, sama ada masih dalam perkahwinan ataupun selepas dibubarkan ya. Ini keadaannya, maknanya mungkin dalam tempoh perceraian ya, dalam proses perceraian ya. Jadi sama ada dalam proses perceraian ataupun selepas perceraian, ibu adalah orang yang paling berhak ya daripada orang lain di sisi undang-undang ya, sisi undang-undang. Tetapi yang akan menentukan siapa? Mahkamah lah ya, mahkamah yang akan menentukan. Jadi boleh mohon ya, ini macam-macam lah ya. Sama ada mohon hak jagaan sementara ya daripada mahkamah ataupun minta hak jagaan kekal, itu pun boleh dibuat ya. Boleh dibuat kepada mahkamah. Okey. Kemudian subsection 2 ya. Seksyen 82 subsection 2. Jika mahkamah berpendapat bahawa ibu hilang kelayakan di bawah hukum daripada mempunyai hak terhadap hadanah atau penjagaan anaknya, maka hak itu tertakluk kepada subsection 3, hendaklah berpindah kepada salah satu daripada orang yang berikut mengikut susunan keutamaan. Ni subsection 2 ni menerangkan jika ibu tadi hilang hak ya, hilang hak ni macam mana boleh hilang hak ya, macam mana ibu ni boleh hilang hak jagaan. Ada banyak cara lah. Ibu tadi ni boleh hilang hak keutamaan dia. Ya, ada yang tanya ke? Ibu hilang tadi hak ni tu dia nikah baru. Ya Ustaz. Dia nikah baru ya, ni Datuk. ya. Salah satunya lah. Yalah. Bukan. Bukan betul. Ya. Ya.
Kenapa yang hilang hak ni disebut dalam seksyen 84. Hak seorang perempuan terhadap hadanah hilang jika perempuan itu yang disebut tadi ni, ya, berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian. Ya. Maknanya Timah tadi ni dah bercerai dengan Ali tadi ni, dia nak tuntut hak jagaan anak. Dia kahwin, Timah ni kahwin dengan seorang lelaki lain yang tidak ada pertalian dengan kanak-kanak tu. Ya. Maknanya pak saudara, kanak-kanak tu dan sebagainya. Yang ada pertalian, kalau tak ada pertalian maka dia hilang hak. Bukan hilang hak terus, maknanya hilang keutamaan, ya. Hilang hak, ya. Itu yang ditetapkan oleh undang-undang, ya. Jika penjagaan dalam hal semikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu, ya. Jadi yang hilang hak tadi ni jika dia gagal meyakin, walaupun Timah tadi kahwin dengan orang lain yang tak ada pertalian dengan anak tu, tetapi dia boleh buktikan kepada mahkamah bahawa dia boleh menjaga kebajikan anak-anak itu. Segi agama dia, pendidikan dia, apa lagi makan, minum, pelajaran dan sebagainya. Dia hak tu tak hilang. Ya, tak hilang, ya, kalau dia boleh buktikan lah. Itu yang pertama tadi. Jadi kalau menjejaskan kebajikan anak itu memang akan hilang lah. Ya? Okey. Yang kedua, ibu tadi hilang hak jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Ini hilang hak lah mak tadi ni. Ya? Contohnya Timah tadi ni kerja dia tempat tak baik lah contohnya. Ya? Ya? Sama ada jadi perempuan simpanan ke, ya? Jadi pelacur ke, ataupun kerja di kelab malam menghidangkan arak dan sebagainya, ya. Jadi penari yang tak senonoh tu ke, ya. Contoh, ini hilang, ya. Itu maknanya berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka, ya. Ataupun yang ketiga, jika perempuan itu menukar pemestautinannya dengan tujuan untuk menghalang bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan ke atas kanak-kanak itu, ya. Kecuali bahawa seorang isteri yang bercerai boleh membawa anak isteri ke tempat lahir isteri. Maknanya bila Timah tadi ni, tukar pemestautinan dia, ya. Patutnya dia balik rumah dia Kajang je kan, ya. Ali ni duduk Kuala Lumpur. Kajang dengan Kuala Lumpur tak jauh lah. Ali ni nak tengok anak dia. Tapi Timah ni dengan sengaja dia pergi tukar ke Sabah contohnya. Ataupun Johor Bahru lah. Johor Bahru, jauh. Ya, dengan tujuan ataupun ke Kedah, Pulau Pinang, jauh. Menukar pemestautinan dia. Ya. Dia pindah jauh dengan tujuan nak menghalang Ali ditengok anak dia. Ini jika dibuktikan di mahkamah akan hilang hak tu. Ya. Atau jika perempuan itu murtad, atau jika perempuan itu mencuaikan, ya, atau menganiaya kanak-kanak. Ini ada kes juga yang dera tadi ni. Ya, dia hilang hak jagaan. Ya. Ada kes juga. Ya. Ada kes. Ya. Bukan tak ada kes, ada kes. Ya. Kalau ibu tu sendiri menganiaya anak-anak dia, saya ingat saya pernah kongsikan dalam kuliah yang lepas-lepas ni. Ada satu kes dulu, maknanya terpaksa kebajikan masyarakat mengambil anak-anak ni untuk dibawa dan diberi di rumah, dipelihara di rumah kebajikan masyarakat. Ya, sebab ada dan mahkamah pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ni memohon, ya, kepada Mahkamah Sivil, ya, supaya anak-anak ni diberi perlindungan dan dijaga oleh kebajikan masyarakat sendiri, ya. Maknanya mak bapak tak boleh harap lah, ya. Ni ada berlaku kes, ya. Tu jadi balik kepada seksyen 82 seksyen 2 tadi, itu jika ibu tadi hilang kelayakan dia, ya.
Jadi jika ibu tadi hilang keutamaan ataupun hilang kelayakan untuk jaga anak ni, siapa pula yang akan jaga? Mengikut susunan keutamaan. Ni dalam seksyen 82 ni disebut A, nenek sebelah ibu hingga ke atas. Ya. Nenek sebelah ibu hingga ke atas. Maknanya kalau ibu tadi hilang kelayakan, timah tadi hilang kelayakan untuk hak jaga anak, mak kepada timah tadi ni. Nenek kepada anak-anak timah tadilah yang paling berhak selepas itu. Kemudian bapa, maknanya bekas suami timah tadi, Ali lah. Yang ketiga, nenek sebelah bapa, tu mak kepada Ali pula. Kemudian yang keempat, kakak atau adik perempuan seibu sebapa. Kepada ibu tadilah. Kakak kepada timah ataupun adik perempuan timah tadi ni, seibu sebapa. Kemudian barulah kakak atau adik perempuan seibu. Seibu pula. Timah ni ada adik beradik seibu. Kakak perempuan ataupun adik perempuan seibu. Selepas itu barulah pergi balik kepada anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu sebapa. Dan turutan ni banyak lah. Saya ingat tak payah baca lah kot. Dia punya turutan ni. Sebab jarang berlaku yang sekarang ni, saya ingat yang berlaku di Mahkamah Syariah ni setakat inilah. Sama ada nenek, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Ini ada kes lah, tapi tak banyak. Yang banyak ni perebutan antara ibu dan bapa lah untuk jaga anak ni. Yang melibatkan jarang berlaku. Nenek dan juga sama ada nenek sebelah ibu ataupun nenek sebelah bapa. Ni jarang kita dapati. Jadi itu dari segi keutamaan menurut undang-undang yang telah ditetapkan dalam seksyen 82. Ni dah hampir 9 suku. Tadi saya nampak ada soalan sekejap. Kalau kedua ibu bapa tak mau ambil anak-anak, pihak kebajikan lah yang jaga ya. Okey. Puan Farhana Azman ni tanya. Ni baru saya sebut tadi ya. Pihak kebajikan masyarakat ni dia boleh bertindak boleh masuk campur ni. Jika dia ada maklumat yang ibu bapa ini bukan dah bercerai saja ada sekalian dalam tempoh berkahwin lagi. Dalam tempoh berkahwin, contohnya ibu bapa ni saya ingat banyak dalam keluar dan surat khabar akhir-akhir ni keluar surat khabar dalam media ni anak kena dera kan, anak kena dera, kemudian jiran report polis kan. Kesian kita tengok anak ni dengan luka penuh satu badan, cucuh kena cucuh rokok dan sebagainya, bekas rotan birat yang lebam sana sini pecah berdarah anak ni. Ini tak cerai lagi pun mahkamah ni Jabatan Kebajikan Masyarakat memang boleh jaga anak ni. Dia akan mohon kepada mahkamah selalu ni dalam kes macam ni permohonan segera dibuat. Tak terus biasanya polis pun akan campur tangan kan. Kalau kita tengok dalam akhbar, dalam media, polis bersama Kebajikan Masyarakat akan ambil anak ni. Dan ditempatkan sementara di rumah kebajikan masyarakat. Dalam masa yang sama, Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui peguam dia ataupun melalui pegawai undang-undang dia akan mohon terus kepada mahkamah untuk jaga anak. Ini menjawab soalan Farhana tadi. Kalau kedua ibu bapanya tak mau ambil anak-anak, dia ada dua pilihan di sini. Bukan kebajikan masyarakat saja. Keluarga boleh mohon. Kalau ibu bapa dia tak mau, kalau ikut tadi ni susunan yang saya baca tadi ni, nenek sebelah ibu, tu keutamaan. Kemudian bapa dia. Bapa saya tahu, ibu bapa tak boleh harap tadi kan, nenek sebelah bapa. Tu nenek sebelah bapa. Dan kemudian adik-beradik lah. Adik-beradik ibu, adik-beradik bapa tadi ni. Boleh mohon. Kalau maknanya ini bukan dalam kes ni saja tak mau jaga anak ni. Macam contoh kita baca baru ni dalam kes kemalangan
kemalangan. Habis meninggal. Mak bapak meninggal, adik beradik meninggal, tinggal seorang sebatang kara tu pun ada kan. Mungkin ada tinggal 2 orang dan 2 orang ni pula masih di bawah umur. Jadi waris boleh mohon di segi undang sama di mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah. Waris boleh mohon hak jagaan. Bapak saudara, mak saudara tadi ni ataupun nenek yang paling utama nenek lah. Bila mak bapak tadi meninggal ni, anak tadi ni biasa bergantung pada nenek lah biasanya kan, nenek atau datuk dia. Nenek tadi boleh mohon hak jagaan di mahkamah syariah. Kalau tak ada nenek, mak saudara lah, mak saudara boleh. Tak semestinya kebajikan masyarakat. Kebajikan masyarakat ni kira dalam kes-kes tertentu saja. Sama ada kes deraan tadi tu ataupun kes yang memang tak ada waris lah. Tak ada waris yang boleh diharap, maka kebajikan masyarakat akan tampil lah, untuk buat mohon kepada mahkamah untuk dapatkan hak jagaan. Saya ingat itu sajalah kot yang boleh saya jawab. Dalam chat room tak ada dah. Dah 8, dah pukul 9, lebih 9 suku. Kalau ada soalan lain sebelum kita tangguhkan kuliah ni. Ada soalan lain ke? Kalau tak ada, saya nak serah baliklah kepada moderator. Sila, ada soalan tak jemaah? Kalau tak ada, kita baca al-Mulk Datuk. Lepas tu kita tutup kelas. Boleh ya. Jadi alhamdulillah, saya ingat penjelasan saya ni dah dapat difahami dengan jelas dah insya-Allah. InsyaAllah kita baca surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Jazakallahu azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga Malaysia. Datuk telah menjawab semua soalan minggu lepas. Semoga semua jemaah telah jelas dengan jawapan yang dijelaskan Datuk. Sebagai ilmu baru, kita boleh saman Baitul Mal Negeri untuk mendapatkan nafkah anak-anak pada yang tidak ada siapa-siapa lagi untuk menuntut, insyaAllah. Ini ilmu baru ni, saya pun tak tahu sebelum ni Datuk. Itu kan. Tu yang lain-lain tu boleh saman juga bekas bapa mertua dan saudara lelaki sebelah suami untuk menuntut nafkah anak. Moga semua yang disyarahkan Datuk memberi kefahaman dan penjelasan kepada semua jemaah. Itu kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Semoga semua ilmu itu memberi manfaat kepada jemaah. Terima kasih. Saya ni sikit, takut orang salah faham. Ya, silakan. Jangan tiba-tiba saman Baitul Mal, kena cari waris dulu yang lain. Betul. Kalau memang dah tak ada waris, dah memang tak mampu menanggung anak ni, barulah kita boleh saman Baitul Mal. Ya? Dah tak ada tempat lah kiranya. Dah tak ada tempat nak mengadu dah. Dah ada tempat nak mengadu dah. Anak banyak. Katalah anak ramai tu kan. Ya. Betul. InsyaAllah. Itulah. Dengan itu saya mewakili Gemma Nur Iman. Mohon maaf anak ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Segala ilmu yang baik itu adalah daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Dengan itu kita mohon Datuk tutup majlis dengan membacakan doa penutup Tafsir Kafarah dan Surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas panduan yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan daripada diri saya sendiri saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما.
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.